Ustazah di Mira Ajiat. Mira Ajiat. Pagi tadi sahur nasi lemak yang super sedap. Serius. Okay. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sahabat-sahabat, Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf ya tadi saya pakai tab, lepas tu banyak sangat kot kan sharing hotspot tu. Jadinya saya cuba pakai handphone ni, nampak macam lancar pula. Ada kena mengena ke handphone. Okey, kita sambung. Jadi saya minta sahabat terima khidmat. Hisham Syam dah mula dah tu. Hisham Syam dah mula dah tu. Dia tukar lain pula cara tulisnya. Sekejap ya. Mana Hisham Syam? Kita pergi kat dia. Kita pergi blog. Okey gitu. Baik. Putih tadi. Ni sambungannya. Ya, tadi putih. Baik, kita cuba sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat dirahmati Allah? Okey, dah azan asar ya kat sana. Okey, baik, silakan. Baik, dan kini di mana Harun Ar-Rashid dan di mana pula Ja'far Al-Barmaki? Tak habis-habis lagi kita cerita pasal dua nama ni. Maafkan tudung ustazah ni sebab pakai spek. Di mana yang membunuh dan yang dibunuh? Di mana yang memerintah dan yang diperintah? Di mana penguasa yang mengeluarkan perintah dengan berbaring di atas tempat tidur di dalam istananya? Di mana tempat orang yang dibunuh dan disalib itu? Semuanya telah tiada. Yes, menjadi sejarah kan? Semua itu seperti hari kemarin yang telah berlalu. Namun kelak mereka akan dikumpulkan oleh Hakim yang Maha Adil pada suatu hari yang tidak ada keraguan padanya. Hari di mana tidak ada lagi ketidakadilan dan kezaliman. Apa yang dia nak sebut dekat sini sahabat-sahabat? Semua benda akan menjadi sejarah. So yang kita takutkan sangat kan. Contoh semalam Ustazah duk minta anda doakan semua. Alhamdulillah. Ya, Farah Hayati Syekh Ahmad. Ahlan, sesiapa nak solat asar dulu silakan. Ustazah mula tadi pukul 11 pagi. Sebenarnya okey, Ustazah nak berhenti sebelum pukul 5. So anda boleh solat asar. Tapi gangguan lain pula kurang. Okay? Jadi izinkan Ustazah nak baca sikit lagi ayat-ayat Quran. Surah Taha ayat 52. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya betul dekat Siti Azmahani. Ustaz check lighting. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabil la yadhillu rabbi wa la yansa. Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan ingat Allah lupa apa yang dah berlaku kepada kita. Jangan pernah cakap dengan Allah, kau tak tahu ke aku tengah derita ni ya Allah. Ibarat macam ginilah sahabat-sahabat, Ustazah Zai dah mendengar pelbagai masalah umat kan. Pelbagai masalah para muslimat lah khususnya. Jadi dia baru nak buka mulut je, cara dia datang jumpa kita tu pun kita dah tahu dah. Kita dah tahu. Jadi Ustazah yakin, minta maaf sebut, semoga Allah anugerahkan hikmah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tanya Kak Yusniza kat mana dia beli Siti Rusnani kalau nak beli untuk anak-anak. Masya Allah. Lepas tu dia hantar dekat KLIA ni. Dia guna posto siapa entah yang hantar kat Ustazah hari tu, tak ingat dah. Yusniza bagi kat Ustazah ni. Jadi teruslah Ustazah bawa pergi Mekah. Masya Allah. Ada juga penunjuk-penunjuk lain Ustazah letak dalam kitab Latahzan ni. Alhamdulillah.
Ni masalahnya kalau ada beling-beling ni, lepas tu atas dia ni macam batu-batu, dahi gatal, boleh buat kayu garuk pula dah. Masya Allah. Subhanallah sahabat-sahabat. Jadi kita nak sebutkan semua perkara, semua benda Allah tahu. Jadi kita nak berkata Allah tak tahu ke Ustazah, dulu saya dah kena zalim, sekarang kena zalim lagi. Allah Maha tahu. Jangan pernah anda mengatakan Allah tidak tahu. Bahkan Allah mengetahui segala-galanya. Jadi siapa kita untuk mengadu-ngadu kepada yang bukan Tuhan, yang tidak serba tahu. Kadang-kadang kita rasa macam sedih lah Ustazah, orang cakap kita macam ni. Kesian sebab dia tak tahu. Mengadulah kepada Allah yang Maha tahu. Okey, sahabat-sahabat, ayat 6 surah Mutaffifin. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, iaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Bila kita nak bertindak sesuatu yang jahat sahaja di atas muka bumi ini, ingatlah saat kita akan berdiri tegak di hadapan Allah di mahsyar kelak. Semuanya akan dihitung satu persatu. Sebab itu sebelum kita dihitung, jom kita menghitung. Bagaimana caranya kita menghitung, sahabat-sahabat? Dengan bermuhasabah sentiasa. Ustazah cinta sangat bila berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, selagi ada peluang untuk iktikaf panjang. Apa tujuan kita iktikaf tu, sahabat-sahabat? Datang satu persatu. Kita rasa macam kita seorang je yang paling banyak dosa. Allah sudi tak ampunkan kita. Tak perlu takut apa yang kita kurang kat dunia, tapi takutlah apa yang kita kurang dekat akhirat. Allah takkan tolong orang-orang yang sangat banyak bermaksiat kepada Allah. Rasulullah takkan hantarkan syafaat kepada orang yang tak ikut sunnah Rasulullah. So saat itu Nabi nak tak pandang kita? Allah sudi tak hadapkan wajahnya kepada kita? Itu yang paling kita takut bila kita rujuk kepada ayat-ayat Al-Quran ini. Allahu Akbar. Surah Al-Haqqah ayat 18. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun daripada keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Pada hari itu, yaum. Bila cerita pasal yaum, merasa takutlah sahabat-sahabat. Yaum tentang apa? Terima kasih Nur Aida hantar 75 stars. Masya Allah. Okay, Alhamdulillah, subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun daripada keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya jelas, nyata dan terang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentang bencana yang menimpa keluarga Al-Barmaki ini, Yahya bin Khalid Al-Barmaki ditanya, tahukah engkau sebab daripada bencana ini? Jawapannya, mungkin aku orang-orang yang dizalimi, yang dipanjatkan di malam hari ketika kami sedang lalai. Dia mengakui kelalaiannya. Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far dipenjarakan. Di dalam penjara dia berkata, kami berada di luar dunia sekalipun masih termasuk penduduknya. Keadaan kami tidak mati dan tidak pula hidup. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Penduduk dunia ini Tuhannya siapa? Dalam penjara, luar penjara, Tuhannya adalah Allah. Di luar penjara nampak macam kita bebas. Dalam penjara nampak macam segalanya ketat, peraturan dan sebagainya. Tetapi Tuhannya tetap Allah. So yang dalam penjara akan lapang dadanya bila mana dia kembali kepada Allah. Yang bebas di luar penjara atas dunia ini, dia akan merasa sempit bila mana jiwanya tidak tenang. Kerana apa, sahabat-sahabat? Tenang itu bukan kita boleh beli kat mana-mana. Tapi semana dekat kita dengan Allah, semana dekat kita dengan Allah, selagi mana kita dekat dengan Allah, selagi itu Allah akan hantarkan ketenangan kepada kita. Subhanallah. Apabila suatu hari pegawai penjara masuk untuk suatu keperluan, kami hairan dan mengatakan, orang ini datang dari keramaian dunia. Kami gembira dengan mimpi yang indah. Maka pada pagi harinya, pembicaraan kami hanya sekitar mimpi yang indah itu. Akan tetapi mimpi yang indah itu jarang datangnya. Dan kebanyakan mimpi yang kami alami adalah mimpi yang buruk-buruk. Makna orang duduk dalam penjara, dia nak sembang apa lagi, sahabat-sahabat? Sebab mereka tak pernah dipertontonkan akan urusan di luar tembok, di luar jeriji besi. Apalagi yang dia nak sembang? Hanyalah tentang mimpi malam tadi. So bercakap tentang mimpi, benda yang belum pasti, sepertinya bercakap perkara yang sia-sia. Allahu Akbar. Bait terakhir daripada syair di atas mengandungi nada kesialan
yang demikian tinggi mengingatkan saya ada 2 bait syair yang tertulis dalam Al-Bighal karya Al-Jahiz yang menyebutkan sebagai berikut. Apabila utusan kabilah itu datang kepada kami membawa suatu berita tentang peristiwa yang terjadi, dia berjalan dengan langkah yang cepat. Jika berita yang dibawanya adalah berita buruk, dia berjalan hanya memakan waktu sehari semalam. Tetapi jika berita itu baik, maka sengaja dia menempuhnya selama 40 hari. Masya Allah, ini apa rahsia? Terima kasih Siti Haniza hantar 100 tas. Masya Allah, Kaktus Berduri, Sanimah Haji Jamin, apa khabar? Syahdan ialah seorang Raja Parsi yang memenjarakan salah seorang yang bijak bestari di atas secarik kertas yang kemudian dikirimkan kepada raja. Si bijak itu menuliskan, sesungguhnya waktu-waktu yang berlalu dariku hanyalah akan mendekatkanku kepada kemudahan dan mendekatkanmu kepada bencana. Kini aku menunggu kelegaan, sedangkan kau sedang ditunggu oleh kebingungan. Nah, terbukti dengan kebijaksanaan akal, dia boleh meranapkan, meruntuhkan pendirian orang-orang yang sepertinya tidak boleh lagi berdiri dengan keegoan dan bongkak harta benda, pangkat, tahta yang mereka miliki. Ibnu Abbas, penguasa Andalusia yang sedang tenggelam dalam gaya kehidupan yang berpoya-poya dan banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan itu, juga ditimpa bencana. Di rumahnya ada ramai hamba wanita, ada rebana, ada gendang, ada kecapi dan ada lagu-lagu yang selalu menghiburkannya. Suatu hari si penguasa ini meminta bantuan kepada Ibnu Tashfin, iaitu penguasa wilayah Maghrib, untuk melawan tentera Rom di Andalusia. Dengan pasukannya, Ibnu Tashfin menyeberang lautan dan membantu Ibnu Abbad. Ibnu Abbad menjamu Ibnu Tashfin, Masya Allah, di taman-taman yang indah, istana yang megah dan rumah-rumah yang mewah. Dia menyambutnya dengan gembira dan menghormatinya dengan penuh ketakziman. Tetapi Ibnu Tashfin justru seperti singa yang matanya liar, menatap setiap sudut kerana memang ada niat tersembunyi di dalam hatinya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya di Mira Ajiat Rafidah Ahmad. 3 hari kemudian justru Ibnu Tashfin memerintahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan yang rapuh itu. Ditawannya Ibnu Abbad, diikatnya dan kerajaannya dirampas. Rumah-rumahnya disita dan istana-istananya dihancurkan. Ibnu Abbad dihalau daripada taman-tamannya dan dipulangkan ke Aghmat, tempat kelahirannya sebagai seorang tawanan. Nampak? Ustazah di Mira Ajiat. Mira Ajiat. Pagi tadi sahur nasi lemak yang super sedap. Serius. Okay? Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah ingat, saya berhenti di sini dulu. Besok saya sambung ayat Quran ni. Minta maaf sangat sedikit hari ni sebab gangguan lain tadi. Lepas tu Ustazah macam tak berapa happy lah pula disebabkan anda semua melaporkan di Malaysia sudah azan asar. So nak undur diri untuk solat asar dulu. Kejap lagi pukul 5 petang waktu Malaysia, Ustazah ada kursus umrah Google Meet untuk yang akan terbang bulan Syawal nanti. Tolong bantu dengan doa. Semoga line internet cantik, okey. So kalau macam ni Ustazah faham dah, dekat bilik Ustazah ni tak boleh guna tab Ustazah. Jadi Ustazah kena usung handphone Ustazah keluar untuk mudah-mudahan Ustazah dapat live di mana-mana kawasan. Mudah-mudahan. Sebab pagi tadi live pakai handphone ni di depan Kaabah memang lancar sangat. Okey. Tak ada gangguan sama sekali. Okey sahabat-sahabat, kita masih lagi berbaki satu pertemuan untuk menamatkan bab yang kita sedang pelajari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan untuk esok. Esok Ustazah masih lagi free and easy, tak ada ziarah. InsyaAllah kita boleh bertemu besok. Okey. Ampun maaf, ampun maaf, ampun maaf. Nizam Botak. Ya, chef dia nama apa? Matmi? Tak tahulah. Tapi memang sedap. Sahur pagi tadi dalam malam tadi. Buka puasa, Ustazah memang penat sangat sebab tawaf tu kan. Anda tahu masa Ustazah tawaf tu, pergi sa'i. Lepas tu kan sahabat-sahabat keluar tu dekat Bukit Marwah. Sebenarnya memang boleh. Dekat je nak balik ke Ajiat tu. Tapinya ada jalan tutup yang menyebabkan Ustazah tanyalah polis kan. Kuang Hasam punya polis.
Kong Hasam terus kena. Dia boleh tunjuk jalan yang jauh sekali. Kita tak pernah lalu situ dah, terpisah dengan orang lelaki. Lepas tu Ustazah pun bismillahirrahmanirrahim ala Allah lah. Sekali bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Pusing satu masjid. Dah lah penat umrah dalam keadaan berpuasa. Bayangkan. Ya Allah, nasib baiklah tak ada orang-orang yang uzur dalam grup Ustazah kali ni. Tapi Ustazah tak menyalahkan siapa-siapa sahabat, sebab bila Ustazah ingat lagi, Ustazah pernah dengan live Ustazah Isfadiah masa berada kat sini. Kan ada dia tunjuk bangunan masjid baru, bangunan masjid lama. So bangunan masjid lama, bangunan masjid baru tu memang jauh dekat Hotel Anjum. Jauh kalau nak pergi dekat Kaabah. Tempat tu memang cantik sebab kawasan masjid baru kan. Masa disebut macam tu, Ustazah pun sembang dengan Ustaz. Teringinnya nak pergi kat kawasan tu. Kita tak pernah pergi dekat kawasan masjid baru tu. Tempat yang cantik tu tak pernah sebab dia jauh daripada biasa hotel yang kami booking lah. Sekali semalam tu dia Allah bagi Ustazah lalu tang tu. Lalu tang tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masya Allah kan. Jadi sekejap je kan Allah bagi apa yang kita sebut ni. Subhanallah kan. Redha lah. Memang redha lah. Nizam Botak nak kata apa lagi. Salah Sihat Abdul. Namamu sudah ku seru dan bulan depan insya-Allah. Bulan depan ke? 3 Syawal mereka akan sampai ke sini. Jadi balik tu, sepanjang balik tu saya kata, aku tak nak apa lagi dah ya Allah. Aku cuma nak air je, air. Terus macam nak air macam tu kan. Tapi tak sebut lah, dah macam budak kecil puasa pula. Lepas tu balik ke hotel. Tak lama lepas tu azan maghrib. Berbuka puasa saya tak pernah terus pulun berapa. 6 ke 7 gelas gitu. Terus pulun dengan air. Last saya tak lalu makan. Banyak sangat minum air kan. Ustaz kata, itulah. Habis saya tak larat sangat. Tadi memang dah rasa macam, memang dah rasa macam kering dah air dalam tubuh. Masya Allah. Jadi minum air banyak. Lepas tu masa sahur tu, pulun lah dapat nasi lemak sedap pula tu. Dah lama tak dapat makan nasi lemak sedap. Okey, sayang-sayang sekalian, selamat menunaikan fardu asar. Jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.